Pada Julai 2008, Georgetown Pulau Pinang dan Bandaraya Melaka telah diiktiraf secara bersama sebagai tapak warisan dunia UNESCO berdasarkan nilai keunggulan sejagat yang mempamerkan kepelbagaian budaya yang sebati dalam warisan hidup dan warisan binaan. Tapak warisan dunia UNESCO Georgetown meliputi kawasan zon teras seluas 109.38 hektar dan zon penampan seluas 150.04 hektar. Mempunyai sebanyak 5,013 buah bangunan termasuk kediaman serta tempat beribadat yang didirikan sejak ratusan tahun yang lalu. Terdapat 37 buah tempat beribadat yang berada dalam zon teras dan zon penampan Georgetown dan kebanyakannya ialah masjid, Tok Kong Cina, kuil Hindu dan gereja. Masjid Lebuh Aceh atau dikenali sebagai Masjid Melayu Lebuh Aceh terletak di Lebuh Aceh, dibina pada 1808. Masjid Melayu Lebuh Aceh terletak dalam lingkungan tapak warisan dunia Bandaraya Georgetown, terletak berdekatan rumah kelahiran Tok Kong Ku Kong Si, Masjid Kapitan Keling, kuil India dan Tok Kong Cina. Masjid ini adalah warisan sejarah dan seni bina Islam yang masih kekal di Pulau Pinang sehingga hari ini. Yang mana kalau kita lihat kepada sejarah Masjid Lebuh Aceh ini memang tempatnya dulu sebelum kita berlayar haji kan, sebelum kapal haji berlayar, di situlah tempat berkumpul. Kalau sekarang ni macam Kelana Jaya dan sebagainya lah dan juga pernah disebut sebagai Serambi Mekah kan. Masjid Lebuh Aceh dibina lebih kurang tahun 1808. Daripada yang datang sini adalah daripada keluarga ataupun masyarakat Arab Aceh. Di mana masjid ini telah diasaskan oleh seorang Aceh yang berketurunan Arab Yaman bernama Said Hussein Aidin. Dan beliau berjaya menggunakan adat resam ataupun menggunakan undang-undang Islam. Dan beliau juga yang telah mendapat kawasan lebih kurang seluas 60 ekar kalau tak silap saya di kawasan ini untuk menubuhkan perkampungan masyarakat Aceh. Dan juga kita pun mengambil semangat daripada Masjid Lebuh Aceh ini untuk kita juga mengadakan pengisian di Galeri Warisan Melayu Pulau Pinang berkaitan dengan haji. Haji yang berlaku ketika itulah melibatkan pelajaran kapal-kapal haji. Masjid ini diasaskan oleh Tengku Said Hussein Al-Aidin yang berasal dari Aceh, Sumatera, Indonesia. Tengku Said Hussein merupakan putera Aceh Sumatera, datang ke Georgetown dengan rombongan diraja atas jemputan Kapten Francis Lai. Keunikan Masjid Melayu ini juga adalah merupakan satu penempatan orang-orang Melayu di mana wakaf yang diperuntukkan ini bukan sekadar masjid tetapi satu perkampungan, juga melibatkan sekolah agama di mana pada waktu itu Masjid Kapitan Keling mengajar agama dalam bahasa Tamil. Jadi orang-orang Melayu di sekeliling merasakan mereka perlu ada satu pusat pembelajaran agama yang menggunakan bahasa Melayu. Pada ketika itu orang-orang berdagang ni mereka minta tempat nak beli untuk jadikan perkampungan. Masa tu Inggeris tak begitu berminat nak bagi tempat. Dia tahu mungkin kalau bagi tempat ni akan ada muslihat nanti apa-apa. Lepas tu dia hanya benarkan buat rumah-rumah ibadat. Tidak lama selepas pendudukan British pada tahun 1786, nama jalannya sebelum ini dirujuk sebagai Jalan Melayu atau Lebuh Melayu oleh masyarakat tempatan. Kemudiannya dinamakan semula dengan nama Achin Street apabila orang Aceh menetap di sini. Dan oleh itu ianya menjadi satu tempat yang sangat dipenuhi berkat sejarah itu. Bukan hanya dari segi seni bina tapi dari segi kegunaannya itu menjadi satu
tempat yang sangat penting dalam sejarah orang Melayu dan orang Islam di seluruh Malaysia. Di sini juga pernah dinobatkan sebagai Jeddah kedua. Masa satu ketika dulu sebelum Perang Dunia Kedua, kapal haji ada di sini yang mana orang datang daripada Thailand, daripada Indonesia, daripada Malaysia datang ke sini untuk berhenti seketika menuntut ilmu sebelum melanjutkan perjalanan ke Mekah untuk menunaikan haji. Kalau ditanya keunikan masjid ini dan kawasan persekitarannya, ia bukan sekadar masjid, tapi satu pusat perniagaan, pusat pendidikan dan lebih penting satu pembudayaan yang dari masa ke semasa ia berkembang. Oleh kerana masjid ini terletak di tempatnya yang begitu unik, maka dari situlah Masjid Melayu Lebuh Aceh terkenal bukan saja di Malaysia tapi juga di seluruh Asia Tenggara. Allahyarham Tengku Said Husin Al-Aidid membuka dan memajukan penempatan di Lebuh Aceh ini, mendirikan sebuah masjid, menara, rumah kediaman, deretan rumah kedai, madrasah Al-Quran dan pusat pengajian. Masjid ini menjadi di antara sebuah pusat pengajian agama Islam terawal di Pulau Pinang. Masjid ini suatu masa dahulu telah pun diberi jorokan Jeddah kedua. Ratusan bakal haji Malaysia, Indonesia dan Thailand berkumpul sebelum berlepas ke Tanah Suci Mekah menaiki kapal laut. Dari segi landscape, yang mana masjid ini adalah dalam keadaan tertutup. Kalau kita lihat, masjid berada di tengah-tengah dan rumah dan beberapa struktur-struktur lain seakan-akan seperti buffer zone, seakan-akan seperti kawasan penampan untuk masjid. Apabila kita melihat dari bumbungnya, ianya memang berbentuk tradisional, yakni bentuk bumbung 5 Melayu. Cumanya dari pekarangan masjid, bila kita masuk, kita tak berapa nampak kerana bahagian dinding masjidnya terkeluar daripada bumbungnya. Jadi bumbungnya berada di bahagian tengah di dalam. Jadi dari luar, dari atas tanah kita tak nampak. Arches ataupun gapura-gapuranya itu memang bentuk tipikal dari segi seni bina Islam, di mana banyak menggunakan arches ataupun setengah orang dalam bahasa Melayu dipanggil gapura-gapuranya. Ini memberikan satu perasaan yang aman apabila kita lihat dan kita masuk, kita terasa seperti diteduhi oleh arches ataupun gapura-gapura tadi. Kalau di masjid yang lain tu ada kubah, masjid ini dia tak ada kubah yang besar di tengah-tengah. Masjid ini lebih kepada Asia Tenggara, reka bentuk Asia Tenggara. Ada juga sifat-sifat sedikit reka bentuk Moorish, tapi lebih kepada Asia, klasikal dan ada sedikit pengaruh Cina. Kita boleh tengok yang macam bulat di luar tu, dia berbentuk Moorish. Kita boleh tengok di penjuru-penjuru masjid ni di luar tu, dia berbentuk bulat tu, berbentuk Moorish. Kalau kita tengok yang macam tembok yang di luar tu, yang macam melengkung macam kuda tu, yang tu menunjukkan Melayu Nusantara. Menara ni, ikat menara ni dia berbentuk pagoda macam di negeri China. Kenapa? Kebanyakan pada ketika itu pekerja-pekerja dia daripada mana? Daripada orang-orang daripada China. Sebab tu dia punya bentuk ni ada. Kita tengok di Malaysia, kebanyakan di Malaysia ni bentuk-bentuk dia ni berbentuk macam di negeri China lah. Bentuk oktagon ataupun segi lapan di menara masjid ini dicerminkan di dalam tiang-tiang di masjid itu, terutamanya di bahagian sebelah tepi masjid dan juga di bahagian dalam masjid, di mana banyak tiang mempunyai bentuk segi lapan juga. Dan ini mungkin boleh dikatakan sebahagian daripada identiti untuk Masjid Lebuh Aceh ini. Dan itu juga adalah disebabkan pekerja yang ada pada masa itu dan bahan yang ada pada masa itu. Terracotta tiles ataupun jubin tanah liat berbentuk V yang ada sekarang di atas. So itu memang digunakan oleh masyarakat tempatan. Bahan itu lebih mudah didapati dan bumbung jenis kita panggil pitch roof, dia lebih sesuai di kawasan Asia sebab kita menerima hujan sepanjang tahun. So itu lebih sesuai. Dan kita dinding-dinding kita juga ada pintu-pintu, kita juga ada tingkap dan kita ada bukaan atas tingkap fan light. Yang ini semuanya membantu dari segi ventilasi, dari segi pengudaraan. So itu adalah keunikan-keunikan dia, dan di sini sebenarnya sound ataupun suara
ataupun eko adalah kurang bergema untuk masjid ini berbanding saya rasa kalau dengan masjid lain lah. Masjid ini dibina di dalam sebuah perkampungan sejarah dan tanah perkuburan Islam abad ke-19. Merujuk kepada seni bina luarannya, Masjid Melayu Lebuh Aceh dilengkapi menara bersegi 8, kolah wuduk, tandas, perigi, anjung dan kawasan makam yang telah pun mencerminkan gabungan pengaruh seni bina Moorish dari utara India, Cina dan klasikal. Menara masjid yang berbentuk pagoda Cina ini menyimpan banyak cerita suka duka masyarakat Islam di Lebuh Aceh.